الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Sahibul Fadilah Tuan Imam, seterusnya pimpinan tertinggi Masjid Al-Qahar Pematang Damar Laut, daripada pengurusi dan seluruh jentera penggerak saf pimpinan utama Masjid Al-Qahar, dan juga kepada sidang hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini, menginjak masuk ke hari awal bagi bulan Sya'ban bagi edisi tahun 1444 Hijrah, yang menandakan dan menyatakan betapa Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk kita mempertingkatkan ibadah dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan melakukan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara kebaikan apabila kita berada dalam keadaan sedemikian ini, maka paling tidak kata ulama, bulan Rejab adalah bulan kamu perlu berusaha untuk memperbanyakkan taubat. Sebab itu antara zikir yang selalu kita diingatkan dan diisafkan untuk menyebutkan di bulan Rejab adalah kalimah istighfar. Bahkan kita minta berulang kali dalam waktu yang sama, kita mohon juga moga-moga kita tergolong dalam golongan yang bertaubat. Kita sebut istighfar, astaghfirullah, dan kemudian kita akan sambung dengan kalimah wa tub alayya, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Dikarenakan bulan Rejab itu adalah bulan yang ada padanya terjib kemuliaan. Kemudian kata ulama, bulan itu juga disarankan kepada kita untuk beristighfar adalah untuk litakhalli, untuk mengosongkan, mengeluarkan segala sisa noda pada tubuh kita, diri kita, jasad dan utamanya di hati kita yang berkalung dengan maksiat, yang senantiasa duduk dalam keadaan meletakkan nafsu sebagai kiblat,
dan bulan Rajab adalah bulan penyucian. Kerana itu diperbanyakkan, disebutkan sekian banyaknya oleh para alim ulama, tingkatkan istighfar dalam bulan Rajab. Bagi bulan Sya'ban nilainya adalah litahalli, iaitu pengisian untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok balik dalam unjur masa yang sebelum daripada ini, kita akan renung dan kenang perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha menyampaikan kalimah tauhid sampai ke kampung kita, sampai ke kalam dan lidah kita, yang kita boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Puncanya datang daripada satu orang yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Dan sebab itu kita disarankan dan digalakkan untuk memperbanyakkan berselawat. Kata Imam Sulaiman Al-Jazuli dalam kitabnya Dalailul Khairat, kitab ini adalah satu kitab yang kedua terbanyak dicetak dan disalin ulang sekitar tahun 800 Hijrah. Di zaman itu kitab yang paling banyak disalin cetak adalah kitab Al-Quran, dan yang keduanya adalah kitab ini, kitab Dalailul Khairat. Imam Al-Jazuli dalam kitab itu, ia adalah satu kitab yang disusun padanya selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Imam Sulaiman Al-Jazuli dia menyatakan pada mukadimahnya, tidak ada satu pun perintah Allah ke atas hamba dia yang Allah melakukan perintah tersebut dan juga malaikat melakukan perintah tersebut melainkan perintah selawat. Tuan-tuan buka daripada sekian banyaknya lembaran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan salat. Allah Taala suruh kita untuk sembahyang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Duduk dalam keadaan memerintahkan kita untuk infakkan harta, baik pada jalur zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Tapi Allah dan malaikat tak buat benda tu. Kemudian kita akan jumpa pula dalil yang akan dikumandangkan bila masuknya bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dan malaikat tak puasa pun. Tetapi bila mai berkenaan dengan selawat, yang selalu kita diingatkan setiap kali datangnya hari Jumaat, di dalam solat Jumaat kita di dalam masjid ini, paling tidak pada khutbah kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya perintah yang Allah, kata Imam Sulaiman Al-Jazuli, yang Allah mempertamakan dirinya dalam melakukan dan mengkeduakan malaikat dalam melakukan, iaitulah perintah selawat. Tak ada perintah lain yang Allah buat dan malaikat buat melainkan perintah selawat ini. Dan kemudian kata Imam Al-Jazuli, barang siapa yang memperbanyakkan selawat, maka akan diberikan rahmat oleh Malikul Jabbar. Sesiapa yang memperbanyakkan selawat akan didoakan oleh Malakul Akhyar, malaikat yang terpilih. Dan barang siapa yang senantiasa memperbanyakkan selawat akan diberikan syafaat oleh Rasul Al-Mukhtar, Rasul yang terpilih, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bulan Sya'ban ia adalah satu titik untuk kita duduk dalam keadaan memperbanyakkan selawat litahalli, mengisi diri kita dengan selawat, kerana ia adalah satu perintah yang paling utama dalam memperbuatkan akan dia. Justru moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab juga pada kita untuk didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Malam ni saya ditaklifkan untuk menyentuh sedikit berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan saya yakin dan percaya tuan-tuan sendiri pun dah mengalami Isra' dan Mi'raj pada 18 hari bulan tu. Kan?
Ustaz Al-Fadil kekanda saya Ustaz Roslan Cik Ruh dah pun memberikan kata dua berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Cumanya mungkin gelanggangnya berbeza yang kita nak bawakan pada mandat malam ini untuk diterjemahkan kepada rangkuman pemikiran tuan-tuan. Kisah Isra Mi'raj ini adalah satu kisah yang besar panjang. Cuma kita kena teliti pada beberapa perkara sebelum, semasa dan selepas. Malam ni insya-Allah kalau sempat saya akan bicara berkenaan dengan perkara sebelum dan juga selepas. Sebab semasa saya yakin pada peristiwa Isra wal Mi'raj tuan-tuan telah pun dimaklumi oleh Al-Fadil berkenaan dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap ma'arij, pada setiap mi'raj, tangga-tangga langit dan sebagainya. Kalau kita tengok balik Isra dan Mi'raj ini, kata ulama Nusantara, ia adalah kisah lipur lara Nabi. Bila sebut lipur lara, zaman ni kalau kita sebut lipur lara, orang akan trigger, orang akan terpicu. Dia macam apa benda lipur lara pula. Padahal ini adalah bahasa yang indah. Kerana lipur lara ini bermaksud menghiburkan duka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bukan lipur lara ni bukan cerita dongeng. Lipur lara ni tujuannya adalah untuk menghiburkan duka lara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa lipur? Kita pernah dengar hutan lipur? Pernah dengar? Macam tak bisa dengar. Kan? Ada hutan lipur air terjun sini, ada hutan lipur arus deras dan sebagainya. Itu namanya hutan lipur. Untuk apa? Berhibur. Nak bagi hilang segala benda tu. Kenapa? Sebab Nabi SAW melalui satu proses yang dikatakan sebagai ibtila, ujian. Daripada awal kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha, isteri tercinta baginda Nabi SAW, kemudian kematian Abu Talib bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW yang mencintai Nabi dengan sepenuh-penuh kecintaan daripada saat pertama Nabi SAW lahir ke dunia ini sampailah dia menghembuskan nafas terakhir. Tetapi sayang, dia tak ucap kalimah macam yang kita ucap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga, fasa dakwah Nabi SAW ke satu kota yang berkedudukan pada skala kejauhan 100 km daripada kota Mekah, iaitulah kota Taif. Dan Taif adalah satu penghijrahan yang Nabi SAW lakukan dalam keadaan ketika itu Nabi diberikan intimidasi dan provokasi tertinggi, ejekan, cacian yang amat-amat menyesakkan dada di kota Mekah. Maka bila Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk keluar meninggalkan Mekah menuju ke kota Taif, maka Nabi berprasangka ini adalah kebaikan yang bakal menjelang. Dan tambahan pula di kota Taif ketika itu ibu saudara Nabi SAW iaitu Atiqah binti Ibrahim binti Abdul Muttalib sedang mendiami di sana. Maka Nabi lebih kepada sirih pulang ke gagang sebab di situ ada mak menakan. Jadi duk fikir apa pun di sini ada tempat mak menakan aku ada, maka dia pun boleh pergi. Tetapi ketiga-tiga benda ni adalah satu perkara yang dikatakan carikan emosi kepada Nabi. Kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu an adalah satu kematian yang memberikan kesan. Kalau bahasa kita, kita frust. Bahasa kita mungkin sedih, kita mungkin tension. Sebab inilah wanita yang bersama dengan Nabi SAW sepanjang daripada usia Nabi. Kalau ikut dalam riwayat Rahih Al-Maktum, Syekh Saifur Rahman Mubarak Furi beritahu daripada usia Nabi 25 tahun sampailah Nabi SAW bersama dengan Sayyidatina Khadijah dan kemudian melayari bahtera perkahwinan. Ketika Nabi bersama dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan. Jadi isunya menikah satu pun sunnah, menikah ramai pun sunnah. Boleh faham? Jangan duk sangka kata Nabi menikah ramai itu hak itulah sunnah. Tak, menikah seorang pun sunnah. Dan bila Nabi SAW memberikan gambaran karakter Sayyidatina Khadijah pada peristiwa Isra dan Mi'raj, pada peristiwa di Gua Hira, ketika Nabi menerima wahyu pertama, Nabi turun meluru balik ke rumah Nabi SAW dalam keadaan memikirkan apa yang baru saja berlaku. Bila dibuka saja pintu, Sayyidatina Khadijah berdiri di depan pintu. Kata Nabi, masalah aku hilang setengah.
Masalah yang Nabi duk fikir tu hilang. Dan kalau kita nak jadi seorang isteri yang baik, jadilah seperti mana Sayyidatina Khadijah. Suami balik daripada tempat kerja dengan bebanan, kekangan, masalah dan sebagainya, dia buka pintu nampak kita, hilang masalah dia. Tapi kita nampak, buka pintu nampak bini, rasa macam tambah pula, kan? Maka bukan, tidaklah Sayyidatina Khadijah, tapi bukan di sinilah, sini insya-Allah. Dia tengok bini dia tak ada masalah tu. Abang ada masalah apa? Tak ada. Dia jadi lagu tu. Kemudian bila Nabi masuk, Nabi kata dekat Sayyidatina Khadijah, zammiluni. Dan apa tindakan isteri salihah ini? Dia terus selimutkan Nabi. Tanpa duk tanya, duk cekak pinggang, duk tanya pasal apa nak kena selimut pula, balik mai kok mana-mana, tiba-tiba masuk dalam bilik suruh selimut pula. Dah. Seorang isteri yang salihah, bila suaminya minta kepada dia, maka diberikan on the spot. Dalam waktu itulah baru Sayyidatina Khadijah melenturkan ketegangan yang berlaku dalam hati Nabi SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang penyantun bangsa, engkau orang yang menjaga orang susah, engkau baik dengan anak yatim, engkau baik dengan orang yang memerlukan, takkan ada benda-benda buruk bakal berlaku kepada engkau. Maka Nabi SAW rasa seperti dibius, hilang segala kebas tegang itu. Dan kemudian Nabi ceritakan satu demi satu, dan Nabi SAW dibawa oleh Sayyidatina Khadijah untuk bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal untuk menceritakan apa yang berlaku. Itu proses pertama berkenaan dengan Sayyidatina Khadijah. Dia adalah satu wanita yang mencurahkan segalanya, kasih sayangnya, masanya, tenaganya, hartanya untuk dakwah jalan Nabi SAW. Tetapi pada tahun yang digelar sebagai tahun huzun, tahun kesedihan, hilang. Benda tu hilang sekelip mata. Tak ada lagi dah absorb impact, tak ada lagi dah penyerap hentak ketika mana Nabi keluar berdakwah di kota Mekah. Balik ke rumah tak ada dah Sayyidatina Khadijah. Kemudian tak cukup dengan itu, antara benda yang mencari emosi Nabi SAW dalam tahun tersebut adalah kematian Abu Talib. Abu Talib, bapa saudara Nabi yang tidak beriman sampailah ke akhir hayat dia. Dia tak beriman, tuan-tuan. Ketika mana Nabi sampai dekat dia, waktu sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, di hujung kepala dia ada pemuka Quraisy yang terkenal, Abu Jahal. Dan Nabi kata dekat Abu Talib, wahai bapa saudaraku, ucaplah kalimah la ilaha illallah, kelak nanti di akhirat aku akan membela engkau. Abu Jahal terus menyambut perkataan Nabi dengan mengatakan, wahai Abu Talib, jangan pernah engkau meninggalkan agama bapa engkau, nenek moyang engkau. Adakah engkau sanggup untuk dihina oleh perempuan-perempuan Yahudi yang berada di luar rumah kamu? Maka jawab Abu Talib, sesungguhnya dia tidak meninggalkan agama nenek moyang dia, dan dia kekal berdiri di atas agama Abdul Muttalib, dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan kalimah syahadah. Adakah Nabi SAW tidak berdakwah dengan berterus-terusan? Adakah Nabi cuma mengajak secara basa-basi, ataupun Nabi cuma ajak-ajak ayam kepada Abu Talib? Tidak. Dalam satu riwayat disebutkan, pernah satu ketika Nabi datang ke rumah Abu Talib, dan kemudian Nabi SAW berbaring. Nabi berbaring, Abu Talib ada dekat situ, dan kemudian Nabi tutupkan mata Nabi. Ketika Nabi menutup mata, Nabi mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berterusan kalimah ini disebut. Abu Talib yang ada ketika itu mengejutkan Nabi. Dia gerak Nabi SAW. Dia kata, bangun wahai Muhammad SAW. Dan Nabi pun bangun. Ya pakcik, kenapa kau bangunkan aku? Maka kata Abu Talib kepada Nabi SAW, wahai anak saudaraku, tadi ketika kamu tidur, kamu mengigau. Kamu ada sebut satu perkataan, dan perkataan ni kamu suka sebut, kamu selalu sebut. Ya, perkataan apa yang aku sebut wahai pakcik? Ada perkataan ni kamu suka sebut, dan kamu senantiasa sebut kalimah ni. Ya lah, kalimah apa? Sebut lah. Sebut kalimah tu. Abu Talib kata, tak apa, kalimah ni memang kamu selalu sebut pun. Ya lah, tahu lah, sebut lah. Cuma perlu sebut je. Abu Talib tak sebut, tuan-tuan. Abu Talib kata dekat Nabi SAW, tak apalah, pergi tidur sampai terang tu. Kita pernah buat lagu tu. Tuan-tuan balik kerja, tukar baju, pergi masuk rumah orang yang belum lagi masuk Islam tu, tidur tengah-tengah rumah dia, dia gerak kita. Masa tidur tu kita ucap kalimah la ilallah, lepas tu kita bangkit, kita habaq dekat dia, dia tanya dekat kita, hang duk sebut kalimah tu, dan kita suruh dia ucap kalimah, ada.
Tak ada sampai tahu. Tapi Nabi buat dekat Abu Talib, pak menakan Nabi. Betapa Nabi rasa resah gelisah orang yang bersama dengan Nabi. Kalau kita unjur balik masa sebelum daripada tahun kesedihan tu, Nabi diboikot tuan-tuan 3 tahun. 3 tahun Nabi keturunan Bani Hashim diboikot, termasuk Abu Talib. Macam mana pemboikotan itu? Seluruh kabilah di Mekah buat satu perjanjian, tulis dengan nama Allah, diletakkan di Kaabah. Dan dalam perjanjian tu menyebutkan banyak perkara. La yuba'ihuhum, la yunakihuhum, la yujalisuhum, la yadkhulu buyutahum. Jangan kamu pernah berjual beli dengan mereka. Jangan pernah kamu menikahkan anak kamu dengan anak-anak mereka. Jangan pernah kamu duduk-duduk dengan mereka. Dan jangan pernah kamu masuk ke dalam rumah mereka. Orang kafir Quraisy boikot Nabi dan juga umat Islam, termasuk keturunan Bani Hashim. Yang ada dekat situ Abu Talib yang tak Islam. Keturunan Bani Hashim yang tak kena boikot cuma seorang, Abu Lahab. Abu Lahab seorang yang tak kena boikot. Kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, masa kami diboikot, bukan makanan tak ada, makanan ada, tapi mereka tak mau jual dekat kami. Kami nak beli dengan harga tinggi pun mereka tak mau jual. Bahkan pernah sampai satu ketika, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang nak hantar makanan dekat kami pun akan ditangkap. Antaranya adalah Hisham bin Hazim, satu orang lelaki keturunan daripada sebelah Sayyidatina Khadijah, yang main nak bagi makanan dekat Nabi SAW, tapi ditahan oleh Abu Jahal. Kemudian datang satu orang lelaki, Abul Bakhtari, minta supaya Abu Jahal melepaskan anak menakan Sayyidatina Khadijah. Dan situasi itu adalah situasi yang keras, kerana Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata, pernah satu malam aku keluar pergi untuk qada hajat. Dia keluar pergi kencing. Ketika kencing tu, air kencing tu dia tak jatuh terus ke tanah, tapi menitik atas satu benda yang sedikit keras. Dan kemudian aku ambil benda tu bukan daun. Balik ke rumah, basuh elok-elok, cek tengok rupanya kulit kambing. Dan akhirnya aku cuci dan masak makan kulit kambing. Ini Nabi SAW 3 tahun. Masa tu Sayyidatina Khadijah ada, Abu Talib pun ada dengan Nabi SAW. Dan sebab tu bila mai lepas daripada pemboikotan, kematian Abu Talib dan juga kewafatan Sayyidatina Khadijah memberikan kesan berat pada Nabi SAW. Dan sebab itu juga bila datang perintah untuk menuju ke Taif, ia adalah satu perkara yang amat-amat gembira disambut oleh baginda Nabi SAW, sebab meninggalkan Mekah. Dan kemudian bila Nabi sampai ke Taif, dalam riwayat sebut Nabi berada di sana 10 hari, ada yang kata 30 hari. Nabi ditolak dakwah daripada setiap muka pintu yang Nabi sebarkan dakwahnya. Nabi ajak orang untuk ucap kalimah la ilaha illallah, tak ada siapa mau. Dan Nabi tukar strategi. Nabi kata kita kena melalui pimpinan. Maka carilah pemimpin ketika itu, Amir As-Saqafi. Amir As-Saqafi ada 3 orang anak, dan 3 orang anak ni lah yang mula-mula jumpa dengan Nabi. Dan Nabi cerita dekat mereka untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama, Bani Saqif, ketiga-tiga anak Amir As-Saqafi ni, mereka dah dapat berita tentang Nabi daripada kafir Quraisy yang tak suka dekat Nabi. Mereka tuduh Nabi ahli sihir, Nabi pemecah belah kekeluargaan, Nabi orang yang membutuhkan silaturahim, Nabi adalah orang yang pandai berbomo dan sebagainya. Maka ketiga-tiga orang ni tadi menolak dakwah Nabi. Yang pertama dia kata, tak ada orang lain ke yang nak jadi Nabi ni selain berdengkar? Laih sangat. Tak ada, tanjak langsung. Tanya dan kata depan Nabi tu. Yang kedua pula kata, kalau betul engkau adalah Rasulullah, maka tak perlu lagi Kaabah, kiswahnya perlu dikoyakkan. Yang ketiga pula kata dekat Nabi, kalau engkau benar Nabi, aku tak mau bercakap dengan kau. Kenapa? Sebab kalau kau betul Rasulullah, aku cakap silap, nanti aku akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan dimurkai oleh Tuhan. Dan Nabi sebut dekat mereka, cukup, takat sini cukup, jangan duk tambah-tambah lah. Dan Nabi bersedia untuk mengundur diri, meninggalkan kota Taif. Nabi bersama Zaid bin Harisah keluar daripada kota Taif. Namun ketika mana Nabi berjalan keluar daripada kota Taif, ketiga-tiga anak pemimpin kota Taif ini telah pun mengarahkan penduduk kota Taif untuk berbaris 2 barisan, duduk di kiri kanan jalan yang bakal Nabi lalui. Dan mereka disuruh untuk membaling batu kepada Nabi SAW. Dalam satu riwayat sebut, bukan baling batu membuta tuli, tetapi baling batu dalam keadaan target dan tumpu pada kaki Nabi SAW. Tuan-tuan, jalan yang mereka buat tu jauh.
Ada dalam riwayat sebut lebih daripada 1 kilometer. Ada yang riwayat kata 3.4 batu. Amat jauh, penuh. Dan mereka baling kaki Nabi ya. Zaid bin Harisah cuba katuk lindung Nabi, menjadi taming Nabi SAW, pun luka kepala dia. Dan sebab tu disebabkan oleh tujahan batu yang dilemparkan sampai luka kaki Nabi, mengalir darah Nabi SAW yang mulia, memenuhi paduka baginda Nabi SAW, sampai Zaid bin Harisah kata keluar bunyi selisih kulit dengan paduka baginda Nabi SAW tu, keluar bunyi dia selisih sebab ada darah dalam tu. Dan kemudian Nabi singgah di lembah Naqlah, dan Nabi ketika itu berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah dicampakkan mana-mana tempat pun, dan tempat yang dicampakkan itu membuatkan aku beroleh cedera, aku luka, aku sakit, aku derita, aku sengsara, selagi mana benda tu mampu untuk menarik redha engkau ya Allah, mendapat redha engkau ya Allah, aku redha, kata Nabi SAW. Walaupun susah pada Nabi, tapi benda tu dapat redha Allah, okey. Dan kemudian Nabi tutup doa dengan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian datang pada Nabi 2 malaikat. Ada riwayat menyebutkan malaikat Jibril dengan 2 malaikat berjumpa dengan Nabi SAW, terus mengatakan, ya Muhammad, give me an order, give me a word, bagi kat aku satu perkataannya, dan saya akan aku angkat Akshabain, 2 gunung besar, untuk dihempak terapkan ke atas seluruh penduduk kota Taif, yang telah bukan takat menghina engkau, mencerca engkau, mengkeji engkau, memaki engkau, bahkan melukai tubuh engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa jawapan Nabi, tuan-tuan? La, tidak, tak payah. Innahu qaumun la ya'lamun. Depa tu orang tak tahu apa. Jangan. Depa adalah orang yang tak reti apa pun pasal aku. Depa tak kenal aku. Kalau depa tahu aku ni siapa, depa kenal aku ni siapa, nescaya depa takkan buat macam tu. Dan benda ni yang ada pada sifat sisi Nabi SAW yang tak ada dengan kita. Mana tidaknya dalam bulan Rejab yang lepas kita dipanaskan dengan isu pembakaran Al-Quran. Seluruh umat Islam di belahan dunia memberikan respon, tak terkecuali tanah kita, Malaysia. Adalah tindakan yang berunsur provokatif dan ada juga yang berunsur rahmah. Untuk Turki, mereka tidak menerima kunjungan Menteri Pertahanan daripada negara tu, menghentikan setiap urusan yang ada kaitan dengan negara tu. Malaysia nak cetak 1 juta Al-Quran untuk diedarkan. Sahabat kita di London, di England, mereka telah membaca Al-Quran daripada hari pertama dilakukan pembakaran Al-Quran itu sampailah hari mereka berhentikan untuk tidak lagi membakar Al-Quran. Dan kita juga terpicu emosi untuk mengeluarkan pendapat dan juga respon kita. Kita marah semua. Tapi pernah tak kita fikir yang bakar tu dia Islam tak? Tak. Dia kenal Quran tak? Tak. Dia kenal Nabi tak? Tak. Dia kenal Allah tak? Tak. Agak-agak kalau dia Islam, dia kenal Allah, dia kenal Nabi, dia kenal Quran, dia nak bakar tak? Pastinya tidak. Mesti dia pun akan peluk cium Quran. Tapi pasal innahu qaumul la ya'lamun, dia adalah orang yang tak mengetahui. Dan bukan saya kata tak boleh marah langsung, marahlah. Cuma kalaulah marah tu juga kita posisikan pada potensi diri kita yang boleh baca Quran, yang faham maksud Quran, yang tahu kaedah untuk mempelajari Al-Quran, kita kena lebih marah pada diri kita yang ada Quran tapi tak pernah pun kita buka baca. Pernah tak kita letakkan marah yang sama dekat diri kita sebab kita tak baca Quran? Bila Quran kita baca, lasin Ramadan tolpah. Pernah tak kita rasa geram yang sama? Kita yang reti baca Quran tak pernah selok dan semak untuk ambil pengajaran daripada Quran. Patutnya marahnya kena setara. Kalaulah marah begitu kita ada dekat orang, marah yang sama juga kita kena letak pada diri kita. Sama juga dengan analogi yang lain. Kalau kita tengok ada orang menistakan rumah Allah, orang yang menghina masjid surau, orang yang baling macam-macam dekat masjid surau, bahkan sampai membakar dan sebagainya, ya kita marah. Tetapi perlu juga untuk kita posisikan marah tu pada diri kita yang ada masjid yang indah seperti ini. Al-Qahar, masjid ni tidak lagi seperti masjid yang dulu. Kalau kata dulu saya imbau balik, ketika mana duk main masjid ni, ingat tahun 2008, 2009 tak sama tak? Tak sama. Sebab tu kita ada masjid yang cantik macam ni tapi kita tak ada rasa nak mengimarahkan. Patut kita kena lebih marah kat diri kita.
Kalaulah kita ni boleh geram dekat orang yang menghina masjid, kita juga kena ada perasaan geram dan marah dekat diri kita yang tak rasa pun nak pergi masjid. Sebab rumah Allah ni jarak dia bukan antara kaki dengan masjid, dia jarak dia dengan hati. Orang tu kalau duduk jauh mana pun, tapi kalau hati dia dekat masjid, dia akan mai. Tuan akan pernah dengar kisah berkenaan dengan Thauban bin Bujdab radhiyallahu an. Thauban maula Rasulullah, satu orang lelaki yang solatnya senantiasa di saf pertama di hujung kanan, dan rumah dia nak mai ke masjid adalah sejauh kurang lebih 3 jam perjalanan. Ni malam ni masjid Matan dan Makluk, siapa yang berjalan daripada Kulim mai sini? Ada? Ada tak? Nak kita tak duduk sembang, ni jalan kaki. Kalau solat subuh pukul 6, dia akan keluar pada rumah dia setidak-tidaknya pukul 3 tu dia dah kena cargah berjalan kaki. Dia adalah satu orang hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap solat waktu dia akan ada di hujung kanan sampai isyak baru dia balik. Dan dahsyatnya dia, tempat hujung paling kanan tu Nabi tahu tempat dia. Sampai bila tengok memang dia, sampai bila tengok memang dia. Sampailah satu ketika waktu subuh tu Nabi tengok belah kanan dia tak ada. Sahabat yang mai pun tak masuk bagi penuh sebab tahu tempat ni tempat Thauban. Dan kemudian Nabi SAW minta untuk sahabat penuhkan juga saf, dan kemudian solat subuh didirikan. Selesai daripada solat subuh, Nabi mendapatkan para sahabat, jom kita pergi cari rumah Thauban. Bila dah tahu rumah Thauban di mana, berjalan kaki Nabi SAW bersama dengan para sahabat sampai di rumah Thauban. Pagi itu juga bila jumpa dengan isteri Thauban, isteri Thauban kata Thauban telah pun kembali ke rahmatullah. Dia tak hadir ke masjid hanya kerana mati. Dia cuma hadir sebagai jemaah, dan dia berhenti hadir bila mana dia sudah dijadikan jenazah. Dan kemudian ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isteri Thauban bin Bujdab, ada tak apa-apa yang dia buat ataupun yang dia katakan ketika mana dia nak mati? Dalam satu riwayat sebut, dia kata, kenapa dekat, kenapa tidak jauh? Kenapa dekat, kenapa tidak jauh? Kedua, dia kata, kenapa yang lama tidak yang baru? Kenapa yang lama tidak yang baru? Dalam satu riwayat sebut tambahan, dia kata, kenapa tidak semua? Kenapa setengah, kenapa tidak semua? Kenapa setengah, kenapa tidak semua? Maka Nabi SAW tersenyum dan Nabi jawab. Nabi kata, kenapa dia sebut kenapa dekat tidak jauh? Kenapa dekat tidak jauh? Sebab ketika dia berada di ambang sakaratul maut, dipaparkan di pandangan mata dia balasan ganjaran setiap tingkat darjat yang dia peroleh bila mana dia berjalan kaki daripada rumah dia ke masjid. 3 jam berjalan itu masih lagi dekat, dan balasannya masih lagi sikit pada pandang Thauban. Dan sebab tu dia kata, kenapa tidak jauh lagi? Kalau tahu kalau boleh jauh lagi pun tak apa. Kemudian yang kedua, kenapa yang lama tidak yang baru? Kenapa yang lama tidak yang baru? Sebab satu ketika dalam perjalanan dia mai ke rumah Allah, datang ke masjid Nabi SAW di Madinah, dia melalui satu lorong yang ada di kiri kanannya orang-orang yang tidur di kaki 5. Dan waktu dia berjalan tu, dia tengok orang ni duduk tidur sejuk, duduk merekod. Kebiasaan waktu pagi para sahabat dan kebanyakan orang Arab, bila mereka keluar untuk solat ataupun keluar berjalan, mereka akan pakai 2 jubah kebiasaan. Dan kemudian Thauban bin Bujdab ni pula, dia ada 2 jubah. Jubah yang dalam ni jubah yang baru, jubah yang lama dijadikan jubah luar. Dan jubah luar itulah, yang lama ni lah dibukakan dan kemudian diselimutkan ke atas orang yang tengah tidur di tepi jalan. Dan digambarkan kepada dia balasan sedekah dia. Dan dia kata, kenapa yang lama tidak yang baru? Pasal apa aku tak bagi yang baru ni? Terus yang lama pun dapat yang banyak dah. Kenapa aku tak bagi yang baru? Dan kemudian satu lagi disebutkan, kenapa setengah tidak semua? Satu ketika dia nak berbuka puasa, dia cuma ada sebiji tamar. Dan kemudian ada satu orang mai dekat dia, tak ada makanan. Dan dia nak makan buah kurma tu untuk buka puasa. Apa dia buat? Dia koyakkan setengah bagi dekat kawan tu, dan dia makan lagi setengah. Dan gambaran pahala sedekah dia tu ditunjukkan depan dia, dan dia kata, kenapalah aku tak bagi semua? Kalau aku tahu banyak kebaikan dan saya, aku bagi semua. Sebab tu saya beritahu sekali lagi,
Jarak kita dengan masjid bukan jarak kaki, bukan tinggi tangga yang perlu kita daki. Bukit Mok Chun di Kok Diang tu beribu orang Penang sampai. Masjid Al-Qahar dia bersin pun sini dengar, tak pernah pun dia jejak. Dia bukan isu jauh pada jalan, tetapi jauh pada ingatan. Dia bukan gerak pada kaki, tetapi ingat pada hati. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok bagaimana healingnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi, adalah satu perjalanan gagasan healing yang dibawa daripada masjid ke masjid. Sebab tu kata ulama, kenapa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nabi nak bagi dekat kita, kata ulama, kalau kamu nak memulakan perjalanan besar dalam hidup, nescaya kamu kena pergi untuk melalui masjid ke masjid. InsyaAllah kita bagi ruang untuk azan. بارك على شيء كما على شيء بارك على شيء لا أعلم إنك حميد مجيد رضينا بالله الإسلام دينا رضينا بالله الإسلام دينا محمد النبي ورسول الله وبعد رعد التواصل والتقوى على سجن
Baik. Betul tuan-tuan, saudara hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Apabila kita bicara berkenaan dengan nak menghiburkan ataupun duduk dalam keadaan nak menenangkan diri, jalan yang paling utama adalah salat. Dan perkara yang ada kaitan dengan salat, pernah Nabi sebut, ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, iqamah, kami nak berehat dalam salat. Rehatnya salat Nabi SAW seperti mana yang disebutkan oleh Huzaifah Al-Yamani ketika mana menurut Nabi untuk solat di masjid Nabi pada solat malam. Satu ketika kata Huzaifah, aku berdiri belakang Nabi dan Nabi baru memulakan solat malam, dan aku duduk betul-betul belakang Nabi dan Nabi bacakan surah Al-Fatihah, dan kemudian aku aminkan. Dan kemudian Nabi SAW memulakan bacaan surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sampailah aku merasakan ya Nabi akan selesaikan 286 ayat. Dan aku berdiri belakang Nabi, 286 ayat Nabi baca. Dan bila Nabi baca sampai ayat 286, kata Huzaifah Al-Yamani, aku mula rasa nak rukuk sebab dah habis dah surah. Nabi tidak rukuk, Nabi sambung surah Ali Imran 200 ayat bang. Main naik dalam berita balik awal wai suku jenuh hantar daino 200. Dan kemudian bila sampai ayat 200, aku merasakan Nabi nak rukuk, dah habis dah surah. Dan duk target Nabi nak rukuk, tiba-tiba Nabi sambung surah An-Nisa 176. Nabi rehat dalam solat, healing Nabi SAW satu rakaat 5 juzuk 4 halaman. Itu Nabi. Zaman Sayyidina Umar kata di tiang-tiang masjid diikat tali untuk bersolat malam, terutamanya dalam bulan Ramadan, tarawih, dan mereka memegang tali itu untuk kekal berdiri semata-mata nak menghabiskan bacaan Al-Quran sampai satu malam boleh khatam. Satu malam boleh khatam Al-Quran. Bukan baca qul Allah 3 kali, iaitu kita ni. Dan ada orang kata Nabi SAW, oh solat malam ke, solat tu lah panjang, solat siang pun tak panjang. Satu riwayat disebutkan ketika satu orang sahabat dia mai ke masjid Nabi waktu solat zuhur, dan masa tu dah habis iqamat dan nak dah berdiri nak solat, tiba-tiba dia rasa nak qada hajat. Masjid Nabi tak ada tempat untuk qada hajat, maka dia kena keluar pada masjid Nabi, pergi ke Baqi', kurang lebih dalam 400 meter. Dia kena berjalan pergi sampai ke belakang dan dia qada hajat kat situ. Dia selesaikan apa yang dia patut selesai, dia ambil wuduk semula dan dia masuk ke masjid untuk solat. Dan Nabi masih lagi rakaat pertama, Dalam Ibnu Majah dan juga Abu Daud mengatakan Nabi SAW membacakan surah At-Takwir untuk rakaat pertama solat zuhur. Ini cara rehat Nabi, cara healing Nabi SAW. Sebab tu vaksin yang Allah Ta'ala berikan kepada umat akhir adalah dua benda. Bila kita ambil dengan jalan salat, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang benar salat dia, benar daripada gagasan ibadat wudunya, pakaian salatnya, tempat salatnya, hati dia ketika mana dia salat, sampailah dia ucap kalimah Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia akan dapat dua vaksin ni. Tak payah duk isi borang, tak payah duk minta dekat siapa-siapa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa dia ni? Apa benda yang kata vaksin ni? Depa takkan jadi orang yang takut tak tawan punca, dan depa takkan jadi orang yang sedih tak tawan hala. Hari ni penyakit banyak berpunca daripada pikir banyak. Bukan pasal apa pun, pikir banyak. Dia duk tengok orang, dia duk fikir banyak. Dia ni sekali kalau jatuh dah depan tu, apa benda duk fikirnya? Tak ada fikir. Tapi orang yang benar solat dia, Allah Ta'ala akan lorongkan dia untuk tidak duduk dalam situasi fikir banyak pada benda-benda tu. Bila sebut berkenaan dengan benda ni juga, kita tak terlepas daripada genggaman fitnah akhir zaman. Orang duk fikir pasal Imam Al-Mahdi dan sebagainya. Nak abang kata dahsyat tak dahsyat, kita pernah pergi ikut satu program, jumpa dengan Al-Mahdi yang sesat lah, jangan kata betul lah. Rumah dia di Sungai Petani, dia naik kenari Aerosport, banyak cash. Kita punya duk tanya-tanya dia kata lah, apa masalahnya? Ni rumah saya, dia Imam Al-Mahdi. Dia kata selang 3 baris taman tu
3 nirai. Ni rumah dia, satu nirai depan tu, belah sana satu lagi. Dekat situ ada rumah Nabi Isa, Unggah. Lepas duduk satu Korea apanya. Bukan baru bang, tahun 2010 lalu. Yang kita jumpa juga ada anak-anak muda yang duk gelut nak pergi cari Al-Mahdi, Al-Mahdi. Tanya pasal apa, muka apa kongkiak apa ni. Tak mau nak menyembang dengan orang ni. Dia kata aku ni tengah duk cari Al-Mahdi ni, nak jadi tentera Al-Mahdi. Duk cari Al-Mahdi lah. Kita pun bang ada Imam Masjid Al-Qahar duk cari hang. Kan? Aku menantikan kemunculan Al-Mahdi. Imam Masjid Al-Qahar duk menantikan kemunculan hang. Tentera Al-Mahdi bukanlah orang yang duduk di rumah waktu subuhnya, bukanlah orang yang sikit amal sedekahnya, bukan sikit bacaan Qurannya. Mereka adalah orang yang unggul. Kalaulah tentera Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membuka balik kota Baitul Maqdis dengan kekuatan ibadat yang mereka ada, kemudian disantuni oleh tentera Muhammad Al-Fatih dengan kunjungan ketua tenteranya tak meninggalkan tahajud setiap malamnya, barisan para tenteranya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan salat fardu setiap waktu ada, dan takkanlah tentera Al-Mahdi takat baca inna a'tayna. Yang ni yang kita nak kena faham. Kemudian ulama kata kenapa masjid ke masjid? Yang ni adalah satu sunnah yang perlu untuk kita cermati. Kalau kita pergi ke mana-mana pun, cubalah usaha. Contohlah tuan-tuan pergi ke mana-mana tempat negeri ataupun negara. Sampai tempat tu, tempat baru tu, kalau boleh pergi masjid dulu. Pergi masjid dulu. Lepas tu baru pergi merebak nak pergi tak mana kita nak pergi. Dan kalau nak lagi cantik, sebelum kita bertolak tu, kita orang matang dan maklum, main masjid ni dulu. Habis main berjemaah masjid ni, baru kita mula bergerak untuk pergi ke negeri yang kita nak pergi tu. Masuk saja negeri tu, kita pergi masjid dulu. Barulah kita pergi ke tempat mana yang kita nak pergi. Dan kita akan rasakan bezanya, dan kita akan dapat naungan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok balik posisi dan potensi berkenaan dengan Isra' al-Mi'raj dimuatkan daripada surah Al-Isra' ayat yang pertama, tentu akan jumpa dengan kalimah subhana. Subhana ni benda besar. Sebab kata ulama, mana-mana ayat dalam Quran yang kamu jumpa dengan kalimah subhana, ia adalah bicara berkenaan dengan keagungan Allah. Kita kena mensucikan setiap benda yang ada kaitan dengan subhana itu pada jajah takluk tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk tak ada kuasa, Allah Maha Kuasa. Sebab tu perjalanan Nabi SAW, subhanalladzi asra bi'abdihi laila, adalah Allah yang memperjalankan. Bila Allah memperjalankan, Allah ni penguasa dimensi masa, penguasa dimensi ruang, penguasa dimensi tenaga. Maka bila Allah yang menguasai semua tu, Allah nak memperjalankan macam mana, terserah pada Allah. Kita tak duk fikir dengan nilai logik kita, matematik kita, fizik kita. Sebab benda tu tak akan memberikan kebaikan. Sebab tu kita kena serahkan semua pada Allah. Ada orang kaji berkenaan burak. Burak ni datang daripada perkataan barik. Barik maksud dia putih. Kenapa putih? Sebab unsur penciptaan burak daripada cahaya. Cahayanya putih. Maka baydha, barik. Yang kedua kata ulama daripada kalimah barqun. Barqun maksud dia kilat. Mungkin tuan-tuan bersedia maklum, kecepatan kilat ini diukur pada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah 1 saat bersamaan dengan 300,000 km laju dia. Kita suruh toslet sini, talau ke langit tu, dia boleh pergi 300,000 km 1 saat. 1 saat. Matahari pagi yang kita nampak setiap pagi, sunrise awal tu, dia adalah cahaya 8 saat. Sebab kedudukannya lebih jauh daripada 300,000 km. Dia kena menempuh perjalanan 8 saat tu, barulah kita nampak dia punya cahaya tu. Dan bila sebut kata cahaya itu bau barqun, bukan buruk lagi. Buruk dia ada huruf alif selepas ra. Bila ada huruf alif dalam kaedah bahasa Arab, dia adalah memberi maksud yang sirah mubalaghah. Maksudnya dia akan ada nilai tambah. Alif tu bersifat alif tambahan, alif yang menyebabkan benda tu menjadi lebih. Sebagai contoh mudah, kalau farhun gembira, farah lebih gembira. Kalau ghafrun keampunan, kalau ghufar lebih banyak keampunan. Boleh faham? Rahimah kasih sayang, Rahman lebih banyak kasih sayang. Yang ni sebab dia ada alif tu kan. Jadi kalau sebut kata barqun itu kilat, buraq dia lebih laju daripada kilat. Dan ada juga orang kata kalau laju macam mana Nabi boleh lepas sebab G-force pun kalau ada orang naik kapal terbang
pesawat tempur, dia buat satu tujahan kelajuan, dia akan sampai satu benda nama dia G-force. Yang ni benda yang ni lah sedikit teknikal lah. Dia bila mana dia bawa dekat satu tempat tu, dia boleh laju pada altitude tertentu. Bila dia laju, dia boleh wujudkan G-force. G-force ni kalau terlalu laju, dia akan ada tekanan kepada pilot jet fighter tu lah. Dan kita kalau tengok dalam video tu, dia akan nampak macam orang tu jadi tertekan, kulit dia macam jadi tua. Yang tu bau kelajuan G-force, nak menyamai kelajuan bunyi, bukan cahaya. Ini cahaya bang. Jadi kalau satu kekuatan itu terlalu laju, benda yang dibawa dengan benda tu pun akan terkena impak. Maka bila ditengok balik dalam hadis Nabi SAW, maka Nabi kata sebelum berlakunya Isra' al-Mi'raj, Nabi dibelah dada, syaqqus sadr. Pembelahan dada Nabi mengikut riwayat 3 kali dilakukan. Sebagai ulama kata 2. Satu ketika Nabi berada di bawah asuhan Halimah binti Abi Zu'aib, yang kita panggil dengan Halimatus Sa'diyah. Ketika itu Nabi berusia 5 tahun. Kemudian kali kedua kata ulama adalah di malam Nabi SAW mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Sebagian mengatakan hanya 2, iaitu yang ketiga itu ketika berlaku sebelum perjalanan Isra'. Dan diisi pada Nabi satu benda namanya Al-Hikmah. Hikmah ni banyak lagi lah proses dia. Dia mula daripada maklumat, lepas tu al-ilm, kemudian baru hikmah. Maklumat ni informasi yang kita dapat tahu, itu apa, ini apa, kan. Kemudian bila sebut kata ilmu, dia adalah kefahaman benda tu apa dan benda tu boleh buat apa. Tapi bila tingkat tinggi nama dia adalah hikmah, kebijaksanaan. Itulah yang disebutkan sebagai wisdom. Dia bukan takat tahu benda tu apa, benda tu boleh buat apa, dan apa kesan daripada benda tu. Dan hikmah yang diisi pada Nabi adalah aplikasi teknologi tertinggi yang pernah diisikan ke dalam satu tubuh manusia untuk menempuh perjalanan yang cukup laju. Itu prosesnya. Tapi kita selamat pasal kita baca kalimah subhana, kita dah tahu dah ini urusan Allah, tak payah buat apalah jingga. Kita jangan buat cempur kola, mondok relax. Kemudian bila sebut kata kalimah subhana, kita juga akan teringat dalam perjalanan antara doa yang dianjurkan untuk kita baca, doa untuk bergerak tu, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kenderaan. Bila kita nak berjalan, nak bergerak, maka kita kena banyakkan kalimah subhana. Dan kata ulama lagi, kalau boleh ketika kamu nak memulakan mana-mana perjalanan, mulakanlah dengan bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, ataupun bismillahi majriha wa mursaha. Ketika mana kenderaan kita dah mula bergerak, perbanyakkan tahlil la ilaha illallah. Dalam perjalanan yang mendatar, la ilaha illallah. Bismillahi majriha, kebanyakan ulama kata kalau untuk menggunakan kapal naik laut, untuk lautan safinah. Kalau kata untuk darat, bismillah tawakkaltu ala Allah pun boleh. Maka bila dah jalan tu straight, la ilaha illallah, banyakkan tahlil. Bila perjalanan tu mula mendaki, dia mula mengangkat, dia mula naik, maka kita kena ucap kalimah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia turun, subhanallah, subhanallah, mengambil tamsilan daripada perbuatan kita rukuk dan sujud, menundukkan diri kita. Dan kalau jalan tu kembali mendatar, sebut la ilaha illallah. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau tak sampai, inna, saya tak kata tuan-tuan kata. Boleh faham eh? So dia punya keadaan dia macam tu je. Dan kata ulama lagi, kenapa perlu ada Masjidil Aqsa? Patut Allah mi'rajkan terus daripada Masjidil Haram. Tak boleh, kata ulama. Sebab yang nak dijadikan barakna linuriyahu min ayatina, yang dikatakan sebagai dalil hujah, itu adalah untuk ditunjukkan kepada kita, dan paling utama pada waktu itu untuk orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini tuan kena faham, mereka adalah satu kelompok bangsa yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pada satu surah yang kita ingat surahnya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ayat 2 tuan dia beritahu orang Quraisy ni depa punya kelebihan ataupun depa punya trademark depa adalah mereka boleh berdagang di waktu syita' dan juga waktu saif. Waktu syita' ni maksudnya musim sejuk, waktu saif musim panas.
Dahsyatnya orang Mekah, musim panas boleh berdagang, musim sejuk pun boleh berdagang. Orang Yaman cuma berdagang waktu musim panas. Orang Syam mereka cuma berdagang kebanyakannya lah adalah di waktu musim sejuk. Tapi Mekah tak. Kalau syita musim sejuk di belah atas, mereka akan turun ke Yaman, dan kalau musim panas di Yaman mereka akan pergi ke Syam. Mereka adalah orang terkenal dengan perdagangan. Bila sebut perdagangan, dia bukan bab berdagang dapat untung jual barang, dah. Benda yang lebih besar lagi, iaitu logistik berkenaan dengan lokasi ke lokasi. Dan jawapan Nabi SAW ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, ketika mana Nabi memberitahukan kepada orang kafir Quraisy, Nabi kata, aku pergi ke Masjidil Aqsa, aku pergi ke Baitul Maqdis dalam masa satu malam. Sedangkan pada waktu tu orang kafir Quraisy yang duk biasa pi balik ke Baitul Maqdis perlu mengambil masa 30 hari pergi, 30 hari balik. Dan bagi mereka yang memang ekspertis dalam bidang tu, tiba-tiba ada orang buat palatau kata pergi satu malam, mereka jadi marah. Dia jadi marah kan. Kita pun boleh baca, kalau kata pukat kita ada 2 banih, kita waktu turun boleh dapat berapa bodong ikan temenung. Tiba-tiba kawan ni main abang kita hantar 2 banih pukat, awak naik ada 4 trailer, satu trailer boleh bawa 6 tan. Punggah dia ni agak-agak angkut je mana, bawa penjuk besar mana langsung. Ni sebab tu bila Nabi kata pi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, benda tu yang trigger orang kafir Quraisy untuk menentang apa yang Nabi sebut. Tapi mereka tak boleh nak pi sebab Nabi tak pernah bohong. Nabi adalah pemilik podium Al-Amin. Nabi adalah pemegang ranking Al-Amin. Tuan-tuan cuba bayang masa peristiwa hijrah, kata Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, selepas 3 hari aku keluar meninggalkan rumah, engkau serahkan semua harta orang Mekah yang diberi kepada aku untuk aku jaga." Abu Jahalnya, Umayyah bin Khalafnya, Akhnas bin Syuraiknya, Uqbah bin Abi Muayyad, harta mereka tak bagi dekat geng-geng mereka pegang, mereka bagi dekat Nabi suruh pegang. Bila ditanya pasal apa bagi kat aku, kata Nabi SAW, pasal apa bagi kat aku suruh pegang. Padahal waktu bila-bila jumpa aku, hang duk maki aku, hang duk marah aku, hang duk kata aku sesat lah, aku ni bomoh lah, apa-apa lah. Mereka kata dekat Nabi, hang lah satu-satunya orang yang kami percaya. Hak muka-muka lain ni tengok muka pun tahu dah penyamun, tak dan bagi pun dah nak samun dah, tambah kalau bagi lagi ruyuk. Tapi barang mereka bagi kat Nabi. Sebab tu bila Nabi kata Isra' wal Mi'raj satu malam saja, mereka jadi alamak, biar betul. Dan sebab itu bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dia memperhalusi situasi itu, dia minta orang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis untuk tanya dekat Nabi SAW. Dan kata Nabi, aku dibentangkan. Yang tu yang tuan-tuan duk dengar kan. Dan tak cukup dengan tu, kata Nabi, masa Isra' balik ke Masjidil Haram, ketika itu aku melihat di bawah adanya kafilah pedagang yang bergerak daripada Syam nak mai ke Mekah. Dan kafilah pedagang ni masa tu mereka kehilangan unta. Dan Nabi kata daripada atas bird view, Nabi nampak unta tu duduk tak mana. Nabi kata dekat kafilah ni, unta kamu yang hilang berada di lembah fulan, pergilah kamu mendapatkan unta kamu. Dan kata Nabi, mereka mendengar perkataanku dan mereka mendapatkan unta mereka, dan mereka on the way balik mai ke Mekah. Dan Nabi kata dekat orang kafir Quraisy, rombongan ni akan balik dalam masa 3 hari akan sampai. 3 hari lagi sampai. Ketua unta mereka tu adalah unta yang diikat dengan tali merah. Maka mereka pun orang Mekah tunggu 3 hari, tengok betul kepala unta yang jadi ketua rombongan pedagang itu adalah unta yang diikat tali merah. Dan mereka bergegas bertanya kepada pedagang itu berkenaan dengan situasi yang Nabi sebut. Dan benda tu adalah benda yang mereka tak boleh nak nafi, dan benda tu betul. Dan benda ni jugalah yang menempeling orang-orang yang duk kaji berkenaan dengan nilai fizik pada daya tujah Nabi SAW pada kelajuan buraq. Sebab kalaulah dengan kelajuan buraq, adakah Nabi masih lagi stay boleh untuk berkomunikasi dengan jelas? Pada kelajuan itu Nabi nak bercakap satu butir demi satu butir diketahui oleh orang yang ada di bawah. Sebab tu perlu untuk kita ambil satu ketegasan, kita noktahkan di situ, bila mai kalimah subhana, kembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itulah seronoknya jadi orang beriman. Tak payah kita nak kena duk kilah merata. Sebab tu bila tengok balik kata ulama, bila berkenaan dengan perjalanan Isra' dan Mi'raj, kita juga kena tahu dia adalah
satu benda yang berlaku dalam bulan Rejab. Bulan Rejab adalah bulan untuk kita minta ampun. Kerana lepas daripada bulan Rejab, kita duduk dalam bulan ni, nama dia bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah satu bulan yang kita kena menunjukkan tingkah laku menjaga diri daripada melakukan kemaksiatan. Kata Imam Al-Baihaqi dalam musnad dia, barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rejab, kemudian dibawa kebaikan itu sampai bulan Sya'ban, dan kebaikan itu disambung sampai ke bulan Ramadan, maka dia akan dapat ganjaran yang cukup hebat. Kalau bulan Rejab dia buat kebaikan, ganjarannya 70 kali ganda. Kalau kebaikan itu diteruskan sampai ke bulan Sya'ban, akan digandakan 700 kali ganda. Dan bila masuk dalam bulan Ramadan, maka kebaikan itu akan berada pada titik balasan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Wallahu taala alam. Sebab buat ganjaran pahala puasa Ramadan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala total. Tak ada siapa pun tahu. Dan begitu juga bila sebut kata bulan Sya'ban ini, kita dah selesai berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj. Kalau Isra' dan Mi'raj berkenaan dengan solatnya, maka masuk bulan Sya'ban kena tingkatkan puasanya. Seperti mana yang disebutkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an bila bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya Nabi berpuasa dalam bulan Sya'ban. Maka disebutkan bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang mana kata Nabi, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu an baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ni adalah bulan yang manusia disibukkan. Mana tak sibuknya masuk Sya'ban ya. Tak pernah kita jumpa banner selamat datang bulan Sya'ban. Pernah jumpa? Nasi kandar pun tak buat banner tu. Dia akan tulis promosi Ramadan. Ada satu tempat saya beritahu, apa nama buat banner, dia silap tulis Ramadan Al-Murtaba. Saya kata silap Al-Mubarak. Lepas tu minggu lepas tu saya pergi pula, banner dia tukar. Cantik rupanya gambar dia tukar, tulisan sama juga. Memang dia berniaga semua kan. Sebab tu kalau kita perasan dan doa yang disebutkan riwayat Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Siapa tak minta berkat dalam bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan tu seluruhnya adalah berkat. Kerana itu Ramadan dipanggil dengan Ramadan Al-Mubarak. Tak perlu lagi minta keberkatan tu. Kita yang kena cari keberkatan dalam bulan tu dengan melakukan ibadah sebanyak yang mungkin. Sebab daripada nafas pertama maghrib Ramadan sampailah nafas terakhir asar Ramadan, di hari terakhir Ramadan tu seluruhnya adalah berkat. Seluruhnya berkat. Sebab tu bila kita tengok balik dalam situasi kita pada hari ini, ya, bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita bersiap sedia nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Paling tidak kata ulama, siapkanlah bekal kamu, bekal duniawi dan bekal ukhrawi. Lah ni dah kena pergi settle dah, carilah segala benda hak yang berkaitan dengan Ramadan, papadom kan, telur masin, nak buat rasam tu, apa-apa benda semua tu, ya, kena carilah. Nanti bulan Ramadan duk berkeli raya rendah pula. Aku dah pesan dah kat hang itu, so beli papadom sekilo, orang tak beli, berkeli. Orang buka puasa makan nasi, dak ni makan maki kan. Sebab tu law ni kena settle dah. Kemudian kata ulama, lebih-lebih lagi untuk bulan Sya'ban kita mendayakan usaha untuk mempelajari hukum tentang Ramadan daripada awal. Ni tak setiap kali masuk Ramadan, hari kedua ketiga telefon ustaz tanya apa hukum korek hidung kan. Jenuh nak cari. Saya dengan saudara baru selalu lepas duk tanya, ustaz korek hidung batal? Setiap tahun dia kata telefon tak cukup, telefon WhatsApp nak. Kita kata korek hidung hukum banyak, bukan satu Hukum korek hidung kena tanya bagi habis. Apa hukum korek hidung saya sendiri? Okey Ni tak abang. Korek hidung tu imam. Apa hukum? Kan? Apa hukum korek hidung kawan guna tangan saya? Apa hukum korek hidung saya guna tangan kawan saya? Dia beza. Dia bertanya macam-macam. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan ibadah puasa Ramadan, kita kena settle down bulan Sya'ban. Sebab tu kata ulama, dia kena belajar fiqh siyam. Bukan fiqh siam. Fiqh siam maksud dia kefahaman puasa. Bukan nikah siam, fiqh siam. Itu. Kemudian kalau kita tengok balik unjuran daripada peristiwa bulan Rejab, Isra' Mi'raj, kemudian bulan Sya'ban, kita juga akan melalui satu malam yang dikatakan sebagai malam nisfu Sya'ban yang bakal berlaku dalam beberapa hari mendepan. Dan bulan Sya'ban ni satu benda yang kita nak kena usaha. Nabi kata wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan ni bulan akan diangkatkan amalan. Dan bezanya bulan ni punya amalan yang nak diangkat ni, dia adalah
annual report. Dia ada 3 metod untuk angkat amalan. Satu, amalan setiap hari. Setiap hari dia akan angkat pada waktu asar dan waktu subuh. Satu ketika bila mana turunnya ayat daripada Al-Quran, surah Isra ayat 78, ayat 79, Allah Ta'ala memerintahkan aqimis salah fi duluki syams ila ghasaqil lail wal Quran al-fajr inna Quran al-fajr kana mashhuda, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tanya dekat Nabi SAW, siapa yang dikatakan sebagai mashhuda itu? Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Quran al-fajr kana mashhuda tu siapa yang jadi saksi? Siapa yang menyaksikan? Syahida. Kalau mashhuda tu ramai. Maka kata Nabi, mashhuda dekat sini yang menjadi saksi atas setiap bacaan kita di waktu pagi fajar itu adalah innal malaikatul lail wal malaikatul nahar tajtami'u fi salatil fajr. Maksudnya malaikat malam dengan malaikat siang yang nak jaga waktu siang ni, depa akan berkumpul pada salat fajar. Dan depa ni lah nanti yang malaikat malam akan naik ke langit bawa amalan kita pada hari tu. Dan malaikat yang mai pada pagi tu dia akan terus tunggu sampai asar, dan dia akan shifting dekat situ. Itu daily report. Satu lagi weekly report. Weekly report pada dalil Nabi SAW adalah puasa hari Khamis. Sebagian riwayat menyebutkan Isnin dan Khamis. Maksudnya setiap hari Khamis, malam Jumaat tu adalah malam untuk diangkat segala amalan kita. Sebab tu malam tu adalah malam yang dibesarkan. Dia juga disebutkan Jumaat, iaitu hari yang barakah, hari yang dibesarkan, dimuliakan. Dan kita kena cari perkara untuk kita muatkan pada hari Jumaat tu. Sebab tu ulama kita dulu buat macam-macam majlis, bacaan yasinnya, tahlilnya. Nak abang kata meraihkan malam tu dalam keadaan amalan diangkat, kita sedang bersilaturahmi, kita sedang melakukan ibadat. Dan ini adalah sahih daripada Nabi SAW. Yang ketiga adalah annual report. Annual report hanya berlaku di bulan Syaban. Ada ulama yang meletakkan dan menandakan ia berlaku pada nisfu Syaban, tapi sebagian besar mengatakan tak semestinya di nisfu Syaban itu, tetapi mungkin pada mana-mana hari dalam bulan Syaban. Sebab tu kena usaha untuk kita kontrol diri kita daripada melakukan maksiat sepanjang bulan Syaban ni. Dan bila sebut berkenaan dengan Rejab menuju ke Syaban, amalan puasa dan sebagainya, maka tempoh masa yang perlu untuk kita usahakan, fikir, kita renung, kita insafi adalah kita duduk sampai malam di bulan Syaban, tuan-tuan. Ada sahabat kita, saudara mara kita yang telah pun kembali ke rahmatullah kemarin. Ada juga yang telah kembali ke rahmatullah minggu lepas. Dan kalau ditanya kepada mereka, mereka pun nak untuk sambut Ramadan pada kali ini seperti mana kebiasaannya para alim ulama. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, orang alim di zaman salafus salih, mereka akan berdoa minta kepada Allah untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan bermula daripada bulan Rabiul Akhir. Masa masuk bulan Rabiul Akhir tu, apa doa mereka? Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Lepas Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bila mai bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan bila masuk saja bulan Ramadan dan 5 bulan selepas pada tu, apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna. Pasal kalau amalan dalam bulan Ramadan kita tak minta untuk Allah makbulkan, Allah Ta'ala terima kan, kita jadi orang yang sangat-sangat rugi. Dan amalan ini berterusan sampai bulan Rabiul Awal, kata ulama. Kata Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, amalan sepanjang tahun. Sebab tu proses kita pada hari ini sebanyak mungkin dalam bulan Syaban paling utamanya adalah dengan kita menumpukan setiap usaha dan juga daya tenaga kita mencari sekian kefahaman untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nanti masuk bulan Ramadan, kita akan selalu dengar orang kata berpuasa ni adalah untuk merasai kesusahan orang susah. Pernah dengar benda tu? Kita berlapar ni pasal nak rasa susah orang yang susah tak nak makan. Jadi masa berbuka pun kita kena juga melalui rasa susah tu. Jangan masa puasa susah macam orang miskin, tapi masa berbuka kaya macam Fir'aun. Dia susun daripada pintu depan sampai masuk rumah jiran, lauk.
Padahal masa siang tadi abang kat nak kita kena puasa sebab kita nak rasa susah ni. Orang susah rasa macam mana? Awak tak buka puasa dengan biskut absing kan? Pasal apa nak kena buka puasa sampai sejaluk apa nama ni, ruang tamu tu penuh dengan lauk-lauk. Behave. Mana tidaknya dalam unjuran setiap tahun, tambah-tambah masa PKP lepas, 7 tan makanan Pulau Pinang saja. 7 tan tu kalau padi tuan-tuan, beribu lah, boleh beli rebau sekok. 7 tan, 7,000 kilo makanan disia-siakan. Ni bukan ambil daripada hotel apa lagi ni. Ni tak, ni baru pasar Ramadan, bazar Ramadan seluruh negeri. Kalau satu negeri saja dah 7 tan. Bayang kalau kata 13 negeri, 14 buah negeri duk berapa tan. Kemudian bila mai satu ketika Allah Ta'ala memberikan balasan kepada kita disebabkan kita tidak menghormati makanan, kita tidak mensyukuri makanan, kita melenting. Nak cari telur susah kita marah. Dia kata cari telur lagi susah daripada cari latu-latu. Latu-latu pun ada lagi mudah nak dapat. Tapi tak boleh goreng lah datang tu. Sebab tu hari ni kita berdepan dengan situasi tu. Kalaulah boleh kita berpuasa dalam keadaan kita puasa bukan takat pada siangnya tapi pada malamnya. Berkurang-kurang dalam berbuka dan juga berkurang-kurang dalam bersahur. Bukan saya marah tuan-tuan nak makan macam-macam, silakanlah. Ni kadang-kadang masa sahur tu segala macam binatang ada, macam masuk zoo. Kambing ada, kuda ada, kerbau ada, ikan ada, burung ada, sekali makan dah macam zoo dah. Bukankah Ramadan menganjurkan dan mengajak kita menjadi orang yang lebih bersederhana? Sebab tu kita jadi orang yang tak merasai kenikmatan Ramadan seperti mana para alim ulama, kerana kita masih lagi berkiblatkan dengan juadah, bukan ibadah. Banyakkan solat malam, tak perlu duk berkeli 24 dengan 8 kan. Sini buat apa? Sini 24 20 23 ke 8? 23 20. Alhamdulillah. Jadi orang yang main nak buat 8 tu jangan duk pergi duk solat depan, pergi duk belakang. Dia dah lah main nak buat 8, parking sebelah imam. Kereta sekali main blok belakang, dia buat pengumuman pula, tolong alihkan kenderaan pelik sekian-sekian sebab blok. Orang pencen dia tak apa 20. Dia kata awak tak 20, mayang putih kursi, kami hak depan ni yang rebah, dia kata. Ada yang 23 rakaat 4 minit rekod. Sini jangan buat gitu lah. Kan? Boleh mangkah dayung kalau kita turun sujud. Tapi apa-apa pun dalam bulan Ramadan tuan-tuan boleh perbanyak ibadat, perbanyakkan. Tak ada masalah. Dan jangan jadikan isu benar tu sebagai pertemuan. Kita ni bertemu lama dah, meluat dah duk fikir. Mai satu bab ke satu bab semua kira bertembung. Sedangkan Nabi tak suruh kita pun buat benda tu. Dan bulan Syaban adalah satu bulan dinamakan juga oleh ulama sebagai bulan perpaduan ummah. Bulan umat ini kena saling bantu-membantu. Masa ni lah pergi cari asnaf. Masa ni lah pergi target rumah mana kita nak bagi sumbangan. Dan nak bagi sumbangan bukan tunggu puasa. Ni law ni kena bagi dah. Kena usaha untuk cari dah. Supaya nanti bila mai bulan Ramadan flun, benda tu dia akan slick, dia akan lancar. Dia nak masa tu lah baru nak isi borangnya, nak ambil namanya, banyak benda tuan-tuan. Sebab itu ambil kesempatan yang Allah Ta'ala berikan dalam usia kita dan ruang kita untuk berada dalam bulan Syaban, melakukan beberapa perkara yang boleh meningkatkan Ramadan kita pada kali ini, Ramadan yang terbaik. Dan ingat juga, kita yang masih lagi disempatkan sampai hari ini bukan pasal kita sihat, bukan pasal kita kaya, bukan pasal kita cerdik pandai, tak. Pasal Allah nak kita hidup sampai hari ini. Dan setiap hari kita hidup bukanlah untuk membikin dan membuat dosa baru, tetapi meminta ampun atas dosa yang sebelum itu. Sahabat-sahabat kita yang meninggalkan kita, mereka adalah orang yang telah pun selesai dalam bermohon ampun taubat. Maka kerja mereka dah habis dah. Kita yang boleh hidup ni pasal kita ada lagi dosa yang belum diampunkan, belum lagi minta ampun atas kesilapan kita. Maka kita kena minta ampun. Dan nanti bila mai datang bulan Ramadan, dalam keadaan kita telah pun minta ampun segala dosa kita, maka kita akan masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan tidak lagi berdosa. Maka itu adalah lebih baik. Sebab tu rangkuman Rejab, Syakban, Ramadan, kata ulama, Rejab adalah bulan untuk menanam, Syakban adalah bulan untuk kita menyemai, untuk menyiram, bulan Ramadan bulan untuk kita mengutip hasil tuaian. Jadi kalau nak tahu keampuhan kebaikan tanaman kita pada bulan Ramadan kelak, kita kena ukur pada bulan Rejab. Kalau bulan Rejab tak sempat puasa, ni masuk Syakban, tolong puasa. Puasa ni penting bagi kita boleh train. Nanti masuk bulan Ramadan tak jadi sebuah macam apa nama, piston belok, tak cukup minyak. Kan?
Dia jadi tangkap orang mengkawang habis pasal tak pernah puasa. Try puasa sehari dua, tak boleh ambil sehari penuh, buat setengah-setengah dulu Ustaz. Takut nanti bila masuk Ramadan buat model gastrik, gas tak banyak, terik yang banyak kan, bersusun dia punya surat tu. Dan isu dia tetap sama, dia adalah isu malar segar. Dia cari tempat. Orang bulan Syaban kena pergi mengaji kat pondok, mengaji pondok untuk faham tentang hukum puasa. Ni tak, bulan Syaban dia buat pondok, bubuh banner ustaz-ustaz, dalam tu buat pot. Tapi bukan sinilah, belah Burkina Faso banyak buat perangai lagu tu. Sebab tu kalaulah kita boleh faham, Allah dah sempatkan kita sampai ke Syaban, bukan untuk kita mereka-reka dosa baru, tetapi nak memberikan ruang supaya kita jadi orang yang lebih segar dan lebih sedar menuju Ramadan yang bakal kita hadap. Sebab itu tuan-tuan, bulan Syaban ini antara satu benda yang sebelum saya terlupa, dia ada satu malam yang kata nama malamnya adalah Nisfu Syaban. Allah Ta'ala akan limpahkan pengampunan kepada semua orang. Semua orang akan diberikan keampunan pada malam tu, tapi kecuali pada dua jenis. Satu, golongan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengatakan Allah ada kuasa, dan satu lagi pula makhluk ni pun ada kuasa, wal-a'yadzubillah, ataupun mempercayai kepada karut marut, benda-benda tatayur, benda-benda tahyul dan sebagainya. Itu adalah juga satu benda yang kena usaha kita keluarkan daripada diri kita. Jangan duk faham, duk percaya kata bewak lintas depan kita nanti bawa malang. Kalau kita ni pakai baju terkalih nanti boleh duit kan. Kalau kata ada jumpa satu-satu benda dengar bunyi burung, ini adalah bawa sihir. Burung tu tak ada sihir apa, yang sihir Tuhan kan. Sampai Nabi kata, Allahumma la tayra ila tayrika, wa la khairu ila khairuka, wa la ilaha ghairuka. Tidak ada tatayur, tidak ada percaya pada burung, melainkan sial dan malang itu datang daripada Allah, dan tidak ada baik melainkan baik itu juga datang daripada Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Elakkan daripada ada sifat itu, sebab nanti kita berpotensi untuk tidak diberikan keampunan. Yang kedua lebih susah. Yang kedua adalah orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim adalah satu orang yang tak akan dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tidaknya memutuskan silaturahim akan menyebabkan kita tak boleh mencium bau syurga. Walaupun syurga amat jauh boleh kita cium bau dia, tapi orang memutuskan silaturahim tak boleh nak cium bau syurga. Dia berkeli pasal batu perenggan kan, menyebabkan hubungan kekeluargaan renggang. Duduk dalam keadaan senantiasa rasa keburukan pada orang, letakkan sangka buruk pada kawan-kawan, jiran dan sebagainya. Selama mana kita duduk dalam situasi ini, sampai bila-bila kita takkan boleh dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita ni patut kena tinggalkanlah daripada duduk mengumpat kata ke orang dan sebagainya. Ada orang yang kata saya okey Ustaz, saya tak kata ke orang, tapi tu hak depan saya, oh dia tu kata ke orang lah. Saya ni jenis tak suka sangka buruk dengan orang, tapi tak sangka Ustaz noh. Tu sangka tu. Jangan cerdik kan. Sebab tu bila sebut kata situasi ni berusahalah untuk duduk dalam keadaan senantiasa nampak semua orang yang kamu lihat adalah ahli syurga. Kata ulama, kalau kamu boleh tengok orang, kamu nampak semua orang dan kamu rasa semua orang layak pergi syurga, kamu boleh masuk syurga. Tapi kalau kamu tengok orang, kamu tengok dan kamu rasa dia tu adalah ahli neraka, kamu belum tentu lagi masuk syurga. Dia tengok orang tebah, dia kata dia ni neraka ni, konelot, neraka jahanam konelot. No, dia pergi tiba lagu tu. Tak boleh benda tu. Selagi kita ada rasa benda lagu tu, susah untuk kita bicara berkenaan dengan syurga. Syurga kita bukan dah sebelah kaki masuk dalam syurga tu tak. Syaitan datang dengan dua khutwah. Strategi mereka yang pertama adalah mengajak manusia, mencederakan hati manusia untuk menyekutukan Allah. Dan mereka yang menyekutukan Allah ni tadi, dia akan meninggalkan Allah dan akhirnya murtad dan sebagainya. Tapi ini jalan susah. Tapi ganjaran untuk setan, dia akan dapat laba dan juga keuntungan yang besar. Dia akan dapat pingat yang besar, ganjaran besar bagi dia. Maka kalau dia tak boleh nak buat yang ni sebab susah, maka dia akan guna yang kedua. Yang kedua ni apa dia? Dia buat kita bagi rasa baik pada orang. Dia akan buat bagi kita ni rasa lebih pada orang. Hak ni yang susah. Nah, kita sembahyang, kita doa ish, dekat lorong aku seorang ramai malam ni, so aku seorang baru masuk syurga. Buat tahajud baru sekali, doa macam penghuni syurga Firdaus lah. Sahabat Nabi tahajud tiap-tiap malam, masih lagi duk tanya dekat sahabat-sahabat yang lain, aku ni munafik ke tidak, aku ni munafik ke tidak.
Kita baru baca Yasin malam Jumaat sekali, esok tu rasa macam syurga lah, okey lah. Tapi janganlah buat kerap, tu dah jadi tak pernah okey. Berperasaanlah seperti Nabi, tapi jangan perasan macam Nabi. Sebab tu hakikat kita hari ni kena hidup dalam keadaan saling sayang menyayang, tinggalkan salah menyalah, saling cinta bukan celah, saling puji bukan keji, duduk dalam keadaan menjadi orang yang merangkul bukan memukul. Jadikan kita pada hari ini orang yang mencipta titik temu bukan titik tembung. Masyarakat ni dah letih dengan pencanggahan, masyarakat ni dah muak dengan pertelingkahan. Sudah-sudahlah atas dasar apa-apa sekalipun, selama mana perkara ini mencari kebaikan sesama umat, sesama masyarakat, maka kita kena berhenti dan kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Nescaya kita akan dapat kebaikan. Kita penuhkan rumah Allah, kekuatan dan juga keberanian Allah Ta'ala akan sematkan dalam hati kita. Dalam waktu yang sama, ketakutan dan kerisauan Allah Ta'ala akan campakkan kepada orang-orang yang menghina Islam on the spot. Tapi pasal kita tinggalkan benda ni, kita tinggalkan kebaikan, Nabi tinggalkan kepada kita, kita tinggalkan benda yang Nabi tinggal. Dan lebih teruk, kita tinggalkan benda yang Nabi tinggal dan kita tinggalkan Nabi sekali. Al-Quran Nabi SAW tinggalkan kepada kita untuk kita baca, untuk kita guna. Tapi kita tak guna Al-Quran. Pasal apa kita tak guna Al-Quran? Sebab kita memang tak guna punya orang. Ini ni. Sebab itu fikirkan sejenak. Kita dah duduk sampai ke ambang Syaban, nak masuk Ramadan beberapa hari saja lagi, maka kita minta moga-moga kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Jadi takat tu dulu perkongsian saya pada malam ini dengan tuan-tuan yang mulia. Saya mohon maaf ambil masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian, mohon halal masa yang diberikan, dan terima kasih atas jemputan, peluang dan ruang yang diberikan oleh pihak Masjid Al-Qahar untuk saya pada malam ini. Dan pantun lama ada menyebut sirih junjung, sirih pinang, peti celepa, tudung tembaga, kasih dijunjung, budi dikenang, sampai mati diingat juga. Kalau ada kebaikan dalam perkongsian, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau ada kekasaran bahasa, tugeris bicara, terlajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Dan akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Memang saya berhenti betul ya. Pasal kawan saya abang dia kata, kalau hang kuliah, kalau muka ni dia tengok 3 muka yang lain, hang kena cunggik wang lah. Kalau kawan tu dia mula tengok muka jam, tu dah amaran. Yang kedua dia mula tengok muka pintu, tu pun dah amaran. Last punya amaran dia tengok muka kawannya, lepas tu dia duk buat lagu tu dekat kening pula, hamba ruyuk wang. Jangan duk tunggu, sekali nanti bercempung wang, kan? Tapi bukan di sinilah, belah Trinidad and Tobago banyak buat panggil lagu tu. Jadi moga-moga takat tu dulu. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu